Sekali lagi, kaedah bekerja berjaya untuk memotivasi diri. Maka kepada yang tak ada kerja, saya tak ada kerja, maka jangan ada lagi orang kata tak ada kerja. Kerana orang yang tidak bekerja itulah orang yang paling-paling membebankan dunia. Paling-paling membebankan keluarga. Paling-paling busuk otaknya, hatinya. Artinya sekali lagi, orang yang sedang hidup tanpa bekerja bukan manusia. Dia sudah jatuh jadi taraf manusia, binatang paling hina. Kerana tidak ada binatang paling hina yang tidak bekerja. Okey. Cacing dalam tanah saja bekerja. Okey. Semut saja bekerja. Ulat dalam batu saja bekerja. Kalau tidak, dia macam mana dia nak hidup? Betul? Maka sekali lagi, bekerja boleh menjadi satu dari motivasi. Andai kata ada keluarga dalam sembang petang ini yang hidupnya rasa boring, jemu, letih, stres, yang ujungnya nanti teruk. Okay. Tolong cari kerja. Tolong buat kerja. Okay. Apa saja kerja yang berfaedah untuk diri, bekerja yang berfaedah untuk Allah, bekerja yang berfaedah untuk agama dan untuk masyarakat. Sebab itu Nabi pesankan, manusia yang paling berguna di mata Allah atau manusia yang paling hebat di mata Allah ialah manusia yang diperlukan. Orang memerlukan dia, masyarakat memerlukan dia, keluarga memerlukan dia, sahabat-sahabat memerlukan dia, majikan memerlukan dia, jabatan perlukan dia. Maka sekali lagi, jadilah orang-orang yang diperlukan. Okay? Jadilah orang-orang yang membuang beban, bukan menambah beban. Jadilah orang-orang yang kita kata menanggung, bukan ditanggung. Okay? Ataupun secara besarnya, jadilah orang-orang yang dizalimi daripada menzalimi. Okay? Jadilah orang-orang yang terbunuh daripada membunuh. Itu tahap tingginya lah pula. Artinya ada aktiviti yang dibuat. Ada aktiviti yang dibuat. Maka kekuatan yang nak dibangun, jangan sampai biar kita dibebani, jangan kita menjadi biar kita mengurangkan beban, tapi jangan kita jadi penambah beban. Ini masalah-masalah yang kita nak angkat, bahawa bekerja merupakan satu daripada ciri-ciri orang beriman. Ciri-ciri orang bertuhan. Ciri-ciri orang beragama. Jadi kalau ada anak yang sudah patut bekerja, kalau ada suami yang selayaknya bekerja, tidak bekerja, mereka adalah beban-beban yang paling dihina Allah. Okay, sebab itu sekali lagi kita kata, kita dengan kucing, apa beza kucing dengan kita? Okay, kalau antara binatang yang malas kucing je. Okay, tapi dia tetap bekerja. Kata wala dia lapar sangat, habis-habis dia ngiyau. Ada je orang ngiyau. Itu pun bekerja juga. Okay, kalau dia diam je, mati terus. Maka kucing dia antara yang kita nampak loncat-loncat jalan, loncat-loncat baring, jalan-jalan baring. Tapi dia kadang-kadang berusaha cari juga ulat ke apa ke dan sebagainya. Artinya tidak ada makhluk Allah ini yang boleh silang kaki untuk tidak bekerja tetapi ingin terus hidup. Kalau dia suami, dia adalah suami yang paling zalim. Okay, suami yang paling dayus, suami yang layak untuk kita berpisah. Kalau dia isteri, dia bekerjanya di rumah. Dan kalau dia bekerja di pejabat, jangan sampai kerja-kerja di rumahnya terabai. Okay? Ataupun dia bekerja, gajinya lebih besar daripada gaji suaminya. Jangan pandang gaji tu suami tu kecil sangat. Jangan pandang suami tu macam tak ada faedahnya, macam-macam tak ada gunanya, atau berkata-kata menyemakkan saja. Jangan. Okay? Ada beberapa kes yang oleh kerana suami isterinya jawatannya besar, gajinya besar, maka suaminya goyang kaki di rumah. Bila datang kaunseling, dia kata apa? Gaji isteri saya dah banyak, doktor, buat apa saya nak kerja? Ini pun pandangan yang salah juga. Okay? Pandangan yang sangat salah. Suami mesti bekerja, paling sikit beli beras. Okay? Kerana kalau dia tidak menanggung makanan asasi, dia tak layak jadi suami. Okay? Tak kira lah gajinya berapa, tapi dia bekerja. Dia bekerja. Jangan sampai dia duduk bersila, so isteri bersilat untuk bekerja. Dan isteri jangan biarkan situasi begitu. Jangan biarkan situasi itu seolah-olah nak buat macam mana, dah terpaksa. Nanti nak cakap kat mak dia segan pula, malu pula. Jangan. Itu tanggungjawab dia kepada manusia dan tanggungjawab dia kepada Allah. Kalau dia tidak boleh jadi bahan berguna pada manusia, dia patut mati.
Maka sekali lagi mari kita tengok. Okey. Kalau kita melihat pada Al-Quran surah Al-Mulk ayat 15, okey. Ayat 15, maka sebab itu kita kata orang yang mengerjakan solat, tolonglah kerjakan solat, pergilah beramai-ramai, bila sampai azan bersolatlah kamu, tapi setelah kamu solat, maka bertaibaranlah kamu di bumi. Bertaibaranlah kamu di bumi. Bertaibaran maknanya apa? Jalan, jangan duduk bersila, baring, tidur di masjid. Itu satu daripada hadis Nabi. Kemudian kalau kita ambil dari surah Al-Mulk, maka berjalanlah di segala penjurunya. Sebab bumi ini sangat luas. Rezeki Allah tidak pernah berhenti. Rezeki Allah tidak pernah putus. Rezeki Allah tidak pernah tak ada. Okay? Orang yang katakan saya tak ada rezeki itu maknanya apa? Orang yang tidak percaya dengan takdir. Takdir yang Allah tetapkan tidak pernah tidak adil. Okay, takdir tidak pernah tidak adil. Siapa yang pernah keluar dari mulutnya, Allah ni memang tak adil dengan saya ni. Ada dia ambil anak saya yang paling baik. Ada dia ambil isteri saya, anak saya kecil lagi ni. Ada, itu datangnya lah tu. Bila itu ungkapannya, maka tergugurlah imannya dengan Allah. Kerana Allah tidak pernah mentakdirkan yang buruk. Walaupun kita melihatnya macam buruk, tetapi sebenarnya di setiap takdir yang Allah sudah tetapkan itu, ada kebaikan dan ada, kita kata, kafiah yang sangat hebat, ada faedah yang sangat mulia dan ada kekuatan-kekuatan yang tersembunyi di situ. Okay, contohnya kita kata, seorang pesakit, katalah contohnya seorang pesakit kencing manis, kakinya luka, luka maknanya lukanya dah lama, pergi berjumpa doktor. Setelah ditanya dah berapa lama luka ni, dah 5 bulan 6 bulan tak sembuh-sembuh juga. Okey, setelah diperiksa, setelah didiagnosis, setelah diagnose oleh doktor akan kata apa? Okey, tidak ada rawatan paling baik, tidak ada rawatan paling berkesan selain daripada kaki ini mesti dipotong. Okey, kerana doktor kata apa? Kerana lukanya sudah merebak, lukanya dah membusuk, maka kalau tidak dipotong, maka kumannya akan naik sampai ke jantung, sampai ke liver dan akhirnya mati. Apa perasaan? Kalau kita apa yang difikiri oleh pesakit? Bahagia atau tidak bahagia? Kalau kita melihat doktor melihatnya untuk membolehkan pesakit itu sihat, betul? Bermakna apa yang ada dalam kepala seorang doktor yang menetapkan ini adalah dengan potong kaki merupakan kaedah terbaik untuk dia sihat. Ini nak bercakap pasal takdir. Takdir tidak pernah tidak adil. Kena pegang itu. Takdir Allah tidak pernah turunnya tidak adil. Okey? Semuanya adil. Semuanya ada kebaikan. Kadang-kadang kita tak nampak. Kerana ilmu kita yang sangat terhad. Kerana keyakinan kita dengan Allah yang juga mungkin kurus kering. Maka kita mengatakan, kalau tadi kita kata, pesakit akan kata apa? Kalau kata-kata kakinya patut dipotong. Dalam kepala doktor ataupun dalam otak doktor, dalam pengetahuan doktor dia tahu untuk kamu selamat, potong. Okay? Tapi dengan pengetahuan yang sedikit pada pesakit rasa apa? Lama kena potong kaki pula, macam mana saya daripada 2 kaki jadi 1 kaki? Saya ni pemain bola sepak harapan. Kalau dia potong, macam mana pula saya nak main bola sepak? Kerana ilmu yang ada pada pesakit tidak cukup sebagaimana ilmu yang ada pada doktor, maka dia menerima perintah potong kaki itu dalam bentuk yang negatif. Okey, dalam bentuk yang negatif, dalam bentuk yang membebankan, dalam bentuk yang tidak gembira. Okay. Sedangkan doktor tahu kalau kamu potong kamu sihat. Tapi kalau tak terpotong kamu mati. Agak-agak kita lah sebagai pesakit. Oleh kerana ilmu daripada pesakit itu sangat sedikit, maka dia melihatnya secara tidak panjang. Okay, secara tidak rasional. Akhirnya sama ada dirawat atau tidak dirawat, dipotong atau tidak dipotong, akan balik terserah kepada pesakit. Maka pastinya lah, orang kalau kita kata kalau sudah membusuk, tidak ada jalan pintas, harus dipotong contohnya. Maka dipotong itu jauh lebih baik daripada disimpan.
Ni siapa yang tahu? Doktor tahu. Kita tak tahu. Disebabkan pengalaman ataupun ilmu yang kita ada sikit, maka kita merasakan takdir Allah yang menentukan kaki kita dipotong itu merupakan satu takdir yang tidak adil. Sebenarnya itu yang paling baik dan paling adil. Ini contoh macam mana kita katakan takdir itu tidak pernah tidak adil. Takdir itu tidak pernah tidak adil. Balik kita cakap.